Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Habibah dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tugasan esei kami yang bertajuk Sumbangan Aristotle kepada Perkembangan Falsafah dalam Pembangunan Tamadun Eropah. Untuk pengetahuan semua, Aristotle merupakan seorang ahli falsafah dan ilmuwan terkemuka pada zaman Yunani kuno. Beliau dilahirkan di kota Stagiriah, Makedonia pada tahun 384 sebelum Masihi. Ketika berusia 17 tahun, Aristotle melanjutkan pelajaran di Akademi Plato dan mula menanamkan minat dalam hal spekulasi dan falsafah di bawah asuhan Plato. Beliau pernah menjadi seorang guru kepada seorang anak raja yang kemudiannya di dalam sejarah dikenali sebagai Alexander the Great. Beliau juga telah menubuhkan sebuah sekolah yang dikenali sebagai Lyceum dan telah mendirikan sebuah perpustakaan yang mengandungi tulisannya dan penyelidikan para pelajarnya. Aristotle merupakan seorang tokoh yang dikatakan hampir menguasai semua ilmu pengetahuan yang ada pada masanya. Beliau telah mempelopori penyelidikan soal logikal, memperkaya hampir tiap cabang falsafah, dan memberi sumbangan yang tidak terkira besarnya kepada ilmu pengetahuan. Karya-karya Aristotle boleh dikatakan merupakan ensiklopedia Yunani. Karya-karya beliau juga telah membentuk berabad-abad falsafah dari zaman akhir hingga zaman Renaissance di tamadun Eropah. Tentang latar belakang perkembangan falsafah dalam pembangunan tamadun Yunani kuno. Kedudukan geografi Yunani kuno terutamanya merangkumi bahagian selatan semenanjung, bahkan pulau-pulau di Laut Aegean dan Laut Selatan, dan kawasan pesisir barat Asia Kecil. Pada awalnya, tamadun Yunani kuno berkembang di Pulau Kreta. Selepas itu, tamadun Yunani kuno mengalami berbagai kemakmuran dan juga kemerosotan, sehingga ekspedisi Timur Alexander yang mempromosikan pertukaran ekonomi dan penyatuan budaya antara Timur dan Barat. Selepas itu, peradaban Yunani kuno memasuki zaman Helenik. Di bawah pengaruh peradaban negara-negara Timur, perkembangan baru telah dicapai dalam wilayah yang lebih luas. Pelaksana ekspedisi Timur, yaitu Alexander, merupakan anak raja dan juga anak murid kepada Aristotle. Pemikiran dan pelajaran Aristotle telah membentuk semangat pembelajaran yang baik dan keupayaan Alexander untuk berfikir dalam pemikiran saintifik dan analisis logik. Aristotle telah menghabiskan hidupnya belajar keras dan juga terlibat dalam pendidikan akademik yang melibatkan logik, retorik, fizik, biologi, pendidikan, psikologi, sains politik, ekonomi, estetika, meteorologi, dan lain-lain. Dari segi falsafah, pemikiran Aristotle telah memberi kesan yang mendalam terhadap kecenderungan, asas dan kandungan budaya Barat pada zaman kuno dan pertengahan. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Syria, Arab, Itali, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Ide-ide Aristotle juga menjadi tulang belakang kepada pemikiran Kristian, abad pertengahan dan skolastikisme Islam. Saya akan menerangkan tentang analogi politik Aristotle. Perkataan politik berasal daripada bahasa Yunani, iaitu polis. Maksud polis adalah bandar-bandar. Bagi Aristotle, politik yang berkesan akan memberi impak yang positif kepada rakyatnya. Hal ini kerana semua rakyat akan mengamalkan sikap yang mulia dan tulus dalam kehidupan seharian. Aristotle menerangkan bahawa subjek yang menggerakkan politik tersebut adalah perkongsian yang berlaku di dalam bandar tersebut. Hal ini bermaksud bahawa rakyat terlibat secara langsung dalam menggerakkan politik. Sebuah bandar dapat diwujudkan daripada sebuah unit keluarga yang kecil. Daripada keluarga yang kecil ini akan berkembang kepada kampung, di mana kampung penduduknya dapat membiasakan diri ataupun memahirkan diri dalam bidang tertentu seperti memasak, bertani dan sebagainya. Dan akhirnya daripada penyatuan beberapa kampung ini akan membentuk sebuah bandar yang akan memberi keselesaan dan kesenangan kepada penduduk yang berada di dalamnya. Kesimpulan daripada analogi politik Aristotle ini adalah semua rakyat haruslah terlibat dalam melaksanakan politik sesebuah bandar ataupun politik sesebuah negara bagi mewujudkan keberkesanan dalam politik negara tersebut. Sumbangan Aristotle yang seterusnya ialah konsep tabiat Aristotle
yang mengetengahkan tentang etika. Etika berasal daripada bahasa Yunani, yaitu ethos, yang bermaksud kebiasaan atau adat, akhlak, sikap, dan cara berpikir. Menurut Aristotle, mempelajari etika adalah untuk memperbaiki kehidupan kita, terutamanya dalam komunikasi. Seseorang yang beretika boleh memudahkan urusan dengan orang lain dan dapat mengekalkan keharmonian. Aristotle juga mengatakan bahwa mempunyai persahabatan yang baik merupakan salah satu elemen yang perlu dalam kehidupan seharian kita. Seorang sahabat yang baik boleh mempengaruhi sikap dan akhlak kita ke arah kebaikan. Memiliki kepribadian yang baik dan sering memikirkan tentang kebajikan orang lain merupakan salah satu ciri-ciri orang yang beretika. Memiliki sifat sedemikian memerlukan latihan dan didikan sejak kecil lagi. Seorang yang berkepribadian yang baik kurang bergantung terhadap orang lain. Aristotle juga mengatakan bahwa elemen keseronokan untuk memiliki kehidupan adalah salah satu yang penting dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang gembira boleh memberi kesan kepada cara kita berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Jelaslah bahwa etika yang baik menyumbang kepada kepribadian yang baik. Konsep fisik Aristotle adalah bentuk sains menjadi yang dijelaskan dalam karyanya. Dalam mengembangkan konsep fisik beliau, terdapat beberapa idea ataupun konsep yang beliau perkenalkan seperti 5 unsur, konsep gerak, dan 4 sebab. Konsep yang utama yaitu 5 unsur. Aristotle mencadangkan satu penambahan daripada 4 unsur utama bumi, air, udara, dan api, yaitu ita. Ita adalah satu unsur membentuk benda yang berada di cakrawala, seperti bintang dan bulan, di mana ianya tidak berjisim dan tidak boleh dihapuskan. Aristotle juga telah membuat kesimpulan tentang kemungkinan sifat sesuatu objek itu panas dan kering, panas dan basah, sejuk dan kering, dan sejuk dan basah. Berkenaan dengan konsep gerak pula, Aristotle telah membagikan konsep ini kepada 3 bahagian, yaitu kedudukan asal atau semula jadi, gerakan semula jadi, dan gerakan bukan semula jadi. Kedudukan semula jadi ini mempunyai perkaitan dengan teori daya tarikan graviti beliau, di mana semua unsur bergerak ke tempat semula jadinya. Dalam gerakan semula jadi pula, Aristotle mengatakan bahwa keadaan semula jadi objek adalah dalam keadaan rehat sekiranya tiada daya yang dikenakan kepada objek. Aristotle juga mencadangkan bahwa punca daripada apa sahaja yang berlaku boleh dikaitkan dengan 4 jenis faktor aktif yang serentak. Istilahnya yaitu aitia, diterjemahkan sebagai sebab. Menurut Aristotle, ada 4 cara untuk menjelaskan aitia atau sebab-sebab perubahan. Dia menulis bahwa kita tidak mengetahui tentang sesuatu perkara sehingga kita memahami sebabnya. Aristotle berpendapat bahwa terdapat 4 jenis sebab, yaitu sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab akhir. Seterusnya, saya akan menerangkan sumbangan Aristotle dalam bidang biologi. Dalam buku History of Animals, Aristotle membahas pembiakan burung, proses pembentukan telur, dan perkembangan embrio anak ayam. Ia menggambarkan tahap-tahap dalam telur yang sedang berkembang dan memberikan kronologi tahap perkembangan embrio anak ayam. Aristotle mengartikulasikan prinsip generasi untuk menjelaskan teori bahawa organisma yang sedang berkembang melalui beberapa peringkat sebelum memperolehi bentuk akhir adalah disebut sebagai epigenesis. Di samping itu, Aristotle juga menentang teori konsepsi yang terkenal yang berjudul teori prapembentukan. Teori prapembentukan bermaksud semua bahagian muncul sekaligus. Teori sebaliknya yang disokong oleh Aristotle adalah teori epigenetik. Menurut epigenesis, bahagian-bahagian tersebut dibuat dalam susunan hierarki bersarang. Aristotle melihat bahawa jantung terbentuk terlebih dahulu. Kemudian dia mendalilkan bahawa bahagian-bahagian lain barulah terbentuk. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa pemerhatian yang dilakukan oleh Aristotle, ia telah mengubah arah akademik dari segi sains di seluruh dunia. Untuk bahagian logik Aristotle, logik berasal daripada perkataan Yunani yang berbunyi logos. Logik adalah kemahiran berfikir untuk mengeluarkan idea, hujah, alasan untuk menghasilkan kesimpulan.
Untuk fungsi logik, ia menggunakan logik silogism yang diasaskan oleh Aristotle untuk mencari jalan penyelesaian kepada pelbagai masalah dengan mempersoalkan melalui penaklukan ataupun reasoning. Seperti yang kita tahu, logik terdiri daripada dua, iaitu logik induksi dan logik deduksi. Logik induksi ialah kesimpulan yang spesifik kepada premis asas, manakala logik deduksi adalah hujah asas kesimpulan kepada premis yang spesifik. Dalam prinsip pemikiran, ia terdiri daripada tiga, iaitu prinsip identiti, prinsip mengeluarkan kedudukan tengah dan prinsip kontradiksi. Prinsip identiti menerangkan bahawa kedua-dua penghujahan adalah benar. Kedua, prinsip mengeluarkan kedudukan tengah menjelaskan bahawa suatu penghujahan boleh jadi sama atau tidak boleh jadi sama. Yang ketiga, prinsip kontradiksi menegaskan bahawa satu penyataan tidak boleh menjadi benar atau palsu serentak. Seterusnya untuk falasi, falasi ialah satu bentuk hujah yang lemah dan tidak boleh diterima. Falasi juga terdiri daripada dua, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal berlaku ketika hujah deduktif dan hujah premis tidak menyokong kesimpulan, manakala falasi tidak formal ialah hujah yang tiada kaitan dengan hujah yang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sejarah psikologi, iaitu salah satu sumbangan daripada Aristotle. Perkataan psyche ini ditinjau dari segi bahasa yang berasal psyche, iaitu jiwa, dan logos, iaitu bermaksud ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Dalam psikologi Aristotle terdapat tiga perkara, yaitu jiwa, ingatan, dan juga mimpi. Menurut Aristotle, jiwa adalah unsur kehidupan bagi setiap makhluk. Jiwa juga terdiri daripada tiga, yaitu yang pertama, jiwa vegetatif yang terdapat daripada tumbuhan, jiwa sensitif yang terdapat daripada haiwan, dan jiwa rasional yang terdapat pada manusia. Untuk ingatan ataupun kemahiran berfikir adalah kemampuan untuk menyimpan pengalaman yang dirasakan dalam fikiran dan membezakan antara penampilan, dalaman dan kejadian pada masa lalu. Dan bagi mimpi pula, ia adalah pengganti gambar, idea, sensasi, emosi yang berlaku secara tidak sengaja dalam fikiran semasa tahap tidur tertentu.